Saya telah menemui sebuah lagi negeri, iaitu negeri Seribas di lembah Batang Seribas. Mempunyai ciri-ciri batu nisan kerajaan Aceh. Dalam episod lepas, Sanip telah melengkapkan pengembaraan menjejaki tinggalan sejarah akhir negeri Santubong yang telah berubah nama kepada negeri Sarawak selepas perpindahan pusat pemerintahan di lidah tanah dan seterusnya berakhir di kawasan Kuching pada zaman pemerintahan penjajah James Brooke. Di sini telah terdapat pertempatan para bangsawan Brunei. Sungai ini dinamakan Sungai Gertak. Keadaannya yang mulai hilang. Telah dijadikan pada zaman Brooke sebagai Brooke Dockyard. Dalam episod kali ini, Sanip akan menjejaki tapak warisan tinggalan kerajaan negeri yang hilang di lembah muara Sungai Seribas. Baginda telah memilih Kalok untuk mendirikan ibu kota negeri Seribas pada ketika itu. Di sini terdapat 3 buah makam yang sangat penting dalam sejarah negeri Seribas. Iaitu Gudam telah diminta untuk mengambil anak perempuan beliau di Astana Sultan Brunei. Satu perkara yang sangat menarik tentang batu nisan ini, mempunyai ciri-ciri batu nisan kerajaan Aceh. Pada suatu ketika dahulu, menjelang sekitar abad ke-16, di sekitar lembah delta Sungai Seribas, terbinanya sebuah kerajaan Melayu, iaitu Kerajaan Melayu Seribas. Dalam penyelidikan saya telah menemui sebuah lagi negeri, iaitu negeri Seribas yang terletak di lembah Batang Seribas, salah sebuah sungai yang terbesar di Sarawak pada masa ini. Kewujudan negeri Seribas banyak tercatat dalam beberapa dokumen penting, khususnya manuskrip Melayu seperti alamat ketahtaan Brunei, silsilah raja-raja Brunei, serta sumber luar seperti kitab negara Kartagama. Negeri Seribas telah disebut di dalam silsilah raja-raja Brunei, dan catatan ini telah mendorong saya untuk mengkaji lebih lanjut. Di dalam silsilah raja-raja Brunei ada menyebut dianugerahi nobat negara genta alama serta sekalian alat-alat kerajaan yang berbagai-bagai, dan dianugerahi 7 buah negeri, iaitu Kelakar dan Seribas, Rejang dan Sadong, Sebangan dan Semarahan, dan Sarawak. Pada tahun 1976, semasa memulakan kajian, saya telah merujuk sebuah tulisan oleh A.J.N. Richard tentang sejarah asal-usul orang-orang Melayu Seribas. Mengimbau kembali sekitar tahun 2012, Sanip telah menjalankan kajian penyelidikan Dr. Falsafah tentang pensejarahan negeri Seribas. Namun demikian, permulaan dalam memartabatkan sejarah negeri Seribas telah dimulai lebih awal, iaitu sekitar tahun 1960-an, yang telah dibuat oleh pengkaji barat seperti A.J.N. Richard. A.J.N. Richards telah memperoleh naskah manuskrip ini dari Sepauh pada tahun 1963 dari salinan yang disalin oleh Abang Abdul Rahman Abang Razak. A.J.N. Richard, mantan residen bahagian Semanggang yang pada masa itu meliputi Batang Seribas, telah menyatakan bahawa beliau telah merujuk kepada sebuah manuskrip Melayu untuk menggalurkan asal-usul penduduk Melayu di sekitar Batang Seribas. Ekoran daripada itu, minat saya bertambah kuat untuk mencari manuskrip yang dirujuk oleh beliau ini.
Pada tahun 2002, seorang sejarawan yang saya kenali daripada Australia telah memaklumkan saya bahawa isteri mendiang Anthony Richard telah menghadiahkan manuskrip tersebut kepada Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Pada tahun 2001, koleksi A.J.N. Richards ini telah diserahkan untuk penyimpanan dan didokumentasi kepada Pusat Perkhidmatan Maklumat Akademik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Dan seterusnya saya telah mendapatkan sebuah naskah salinan daripada Universiti Malaysia Sarawak, syair Cetera, Tarsilah, Temenggung Kadir dan Abang Gudam Negeri Seribas. Semasa dalam proses membuat penyelidikan, saya telah membuat kajian ke Pusat Sejarah Brunei. Dalam kajian saya, syair ini merupakan salah satu syair terpanjang dalam dunia Melayu yang merangkumi lebih daripada 2,000 rangkap, menceritakan penubuhan dan perkembangan negeri Serimbas yang saya jangka telah ditubuhkan pada tahun 1450 dengan ibu negerinya di Tandang Sari. Syair Tarsilah Cetera Abang Gudam dan Temenggung Kadir Negeri Saribas menjadi sandaran sejarah bahawa Negeri Saribas yang hilang dalam lipatan sejarah benar-benar wujud. Marilah bersama-sama saya menjejaki bukti-bukti lain lagi di lapangan di sekitar Lembah Batang Seribas. Bukti-bukti di lapangan ini akan mengukuhkan tentang kewujudan negeri Seribas yang telah wujud sejak abad ke-15 lagi. Sanip meneruskan pengembaraan di luar Kuching dan merentasi tempat yang terpencil, mengharungi liku-liku peristiwa sejarah yang terdapat di tanah Saribas. Bermula dari Kuching, perjalanan Sanip haruslah menggunakan jalan pesisir di kota Samarahan. Perjalanan ini telah memakan masa hampir 2 jam untuk sampai di pangkalan feri Triso. Beberapa tempat penting yang menjadi pembentukan negeri Saribas iaitu lembah sungai Saribas yang sangat besar yang menjadi pertemuan banyak anak sungai sehingga sampai ke pertengahan Borneo Kalimantan bertemu dengan Sungai Kapuas. Akhirnya Sanip menjejak kaki ke Bandar Pusak di mana terletaknya beberapa tempat warisan yang menjadi peninggalan sejarah negeri Saribas yang akan diziarahi dan dilawati Sanip dalam menjejaki negeri yang hilang di Saribas.
Catatan sejarah dan sumber orang Melayu Saribas ada menyatakan kisah di sebalik wujudnya ibu negeri Saribas yang masih diingati dalam memori kolektif penduduk orang Saribas di sekitar pusat. Kedatangan Sanip telah disambut oleh Encik Jobli yang merupakan anak jati Saribas yang menetap di kampung pusat. Beliau menjadi petunjuk penting dalam menjejaki beberapa tempat tinggalan sejarah Saribas yang terdapat di Kampung Kalop dan mengesan di manakah letaknya Tandang Sari, pusat pemerintahan kerajaan negeri Saribas di masa silam. Saya telah membuat penyelidikan sejarah dan budaya di lembah Sungai Saribas ini. Saya telah menemui sebuah syair yang berjudul Syair Tersilah Cetera Temanggung Kadir dan Datuk Gudam Negeri Saribas. Jadi mengikut syair ini pada abad ke-16 kurang lebih pada tahun 1540 seorang bangsawan daripada Brunei bernama Temenggung Abdul Kadir telah melarikan diri dan akhirnya Baginda telah sampai ke Sungai Saribas yang besar. Kita lihat betapa besarnya sungai ini yang penuh dengan sumber alam, dan Baginda telah memilih Kalok untuk mendirikan ibu kota negeri Saribas pada ketika itu. Negeri Melayu Saribas telah diasaskan oleh Temenggung Abdul Kadir di Putat di tebing Sungai Saribas, iaitu berdekatan dengan Kuala Tandang Sari yang merupakan pertemuan anak Sungai Paku dan Sungai Rimbas. Dan di sinilah ibu kota yang pertama sebelum mereka pindah ke ibu kota yang lain seperti di Unde, kemudian di Buling, di hulu Sungai Saribas. Itulah sejarah permulaan penubuhan negeri Saribas yang terkandung dalam syair negeri Saribas, dan kemudian disambung dengan bukti-bukti lain seperti laporan Charles Brooke, Raja Brooke yang kedua pada tahun 1860 mengatakan bahawa Charles Brooke telah bertemu dengan keturunan Abang Gudam ini yang bernama O Laksmana Amir yang masih diingati oleh penduduk di lembah Saribas ini. Selepas ini, Sanip menuju ke kawasan makam di Tandang Sari. Dalam syair citra Tarsilah Temenggung Kadir dan Abang Gudam Negeri Saribas, tercatat nama penting dalam sejarah Negeri Saribas. Nama tersebut ialah Datuk Gudam dan Temenggung Kadir. Kisah mereka menjadi legenda dan masih diperkatakan sehingga ke masa kini. Bagi melihat sendiri bukti kewujudan makam mereka, Sanip menuju ke kawasan makam di Tandang Sari. Saya sekarang sudah sampai di satu kawasan yang sangat bersejarah. Di sini terdapat 3 buah makam yang sangat penting dalam sejarah negeri Saribas. Selain daripada makam Dayang Esa Tandang Sari, di sini terdapat makam tokoh raja yang telah membina, memulakan negeri Saribas, iaitu makam Temenggung Abdul Kadir dan juga Datuk Abang Gudam.
makam Datuk Gudam. Baginda ialah Raja Negeri Seribas yang kedua selepas Temenggung Kadir. Datuk Gudam berasal daripada Pagaruyung, Sumatera, daripada keturunan Bendahara Harun, Raja di Pagaruyung. Pada abad pertengahan 16 Masihi, Datuk Gudam telah berangkat meninggalkan Pagaruyung dan mengembara sampai di Tandang Sari, di mana Temenggung Kadir telah mendirikan sebuah kerajaan baru, iaitu Negeri Seribas. Pada mulanya hajat Datuk Gudam ialah untuk berdagang, tetapi kemudian atas permintaan Temenggung Kadir, Datuk Gudam telah diminta untuk mengambil anak perempuan beliau di Astana Sultan Brunei. Temenggung Kadir mengalami pengalaman pahit apabila anak perempuannya yang bernama Dang Cik diambil Sultan, ekoran kecantikan yang menambat hati Sultan, seperti dalam rangkap syair yang berbunyi seperti berikut. Temenggung Kadir orang pahlawan, ada menaruh anak perempuan, parasnya elok, tiada berlawan, lemah lembut, barang kelakuan. Rupanya cantik, jangan dikata, putih kuning, tiada yang lata, laksana gambar, tulisannya peta, tiada jemu, dipandang mata. Temenggung Kadir bersama kaum kerabat dan ahli keluarganya membawa diri keluar dari Brunei lalu membuka Negeri Seribas. Namun, sebelum berangkat keluar dari Brunei, Temenggung Kadir sempat meninggalkan pesan kepada anaknya Dang Cik yang masih berada di Istana Brunei yang berbunyi seperti berikut. Suatu hari, jika ada orang menghadap raja membawa pelbagai barang sembahan dagangan serta dengan bedil bertulis parada dan bedil perak tembaga bertatah emas swasa, maka dia harus mengikutnya segera. Mengingati pesan ayahnya, Dang Cik bertambah sedih akan terkenang kaum keluarga yang telah berlayar keluar dari negeri Brunei, seperti dalam rangkap syair yang berbunyi seperti berikut. Tiada lagi berbanyak ragam, perempuan berida masuk ke dalam, bertemu Dayang Ci duduk menyulam, di dalam kelambu, di atas tilam. Datuk Gudam telah berlayar bersama barang dagangannya sampai ke negeri Saribas, lalu menghadap Temenggung Kadir di Bailarung Tandang Sari. Melihat perilakunya anak Raja Pagaruyung, terbit di benak hati Temenggung Kadir setelah dipujuk oleh isterinya agar meminta Datuk Gudam mengambil anak mereka Dang Cik di Brunei. Jika berjaya mengambil Dang Cik, akan dikahwinkan dengan Datuk Gudam. Maka berangkat belayarlah Datuk Gudam ke negeri Brunei, lalu menghadap Sultan dengan membawa pelbagai persembahan hantaran dagangan untuk diberikan kepada Sultan. Berkali-kali Datuk Gudam menghadap Sultan serta diberinya pelbagai barangan berharga. Lalu Sultan berkenan untuk mengurniakan hadiah kepada Datuk Gudam. Malangnya, kesemua hadiah tersebut dibalas Datuk Gudam dengan beberapa barang berharga yang dihantar kembali ke Istana Sultan. Akhirnya, Sultan mengeluarkan titah akan memenuhi permintaan Abang Gudam. Mendengarkan itu, Abang Gudam terus meminta agar diberikan Dang Cik kepada beliau. Sultan memutuskan untuk memberikan Dang Cik dengan rasa pilu.
Bertambah gembira di hati Dang Cik, tidak sabar untuk bertemu ahli keluarganya di Saribas. Akhirnya, Datuk Gudam berkahwin dengan Dang Cik dan dinobatkan sebagai Raja Saribas menggantikan Temenggung Kadir yang mewariskan keturunan perabangan turun-temurun oleh keturunan Datuk Gudam sehingga pada masa kini. Datuk Gudam telah berjaya membawa anak perempuan Temenggung Kadir yang bernama Dang Cik. Datuk Gudam inilah yang menurunkan keturunan perabangan negeri Saribas selepas berkahwin dengan Dang Cik. Di belakang makam Datuk Gudam ini ialah makam Temenggung Kadir. Kita akan pergi meneliti dengan lebih lanjut makam Temenggung Kadir. Ini ialah makam Temenggung Kadir yang menubuhkan negeri Saribas pada tahun 1540. Berdasarkan syair Tarsilah, Catera, Temenggung Kadir dan Abang Gudam, negeri Saribas. Negeri Saribas telah didirikan apabila Temenggung Kadir pindah daripada ibu kota Kesultanan Brunei kerana merajuk membawa diri selepas anak perempuan baginda diambil oleh Sultan Brunei. Temenggung Kadir mendapati bahawa Abang Gudam ini merupakan seorang bangsawan dan telah meminta jasa baik beliau untuk mengambil semula anaknya Dang Cik di Kesultanan Brunei. Temenggung Abdul Kadir merupakan pembesar dan kerabat Kesultanan Brunei yang diperkirakan masa dan waktu sejarahnya semasa pemerintahan Kesultanan Brunei yang bernama Sultan Kahar yang telah memerintah sekitar tempoh tahun 1524 hingga 1533. Temenggung Abdul Kadir turut dikenali dengan nama Pangeran Temenggung Pangeran Abdul Kadir yang mempunyai jalur keturunan dari moyangnya yang berasal dari putra Sultan Ahmad. Ternyata Temenggung Kadir bukanlah calang-calang pembesar. Sekarang saya akan menuju ke makam Dang Esa Tandang Sari. Makam ini merupakan lagi satu mercu tanda sejarah negeri Saribas yang tersyukur di negeri Sarawak. Kisah Dang Esa Tandang Sari ini juga terdapat di dalam syair Tarsilah, Catera, Temenggung Kadir dan Datuk Gudam negeri Saribas. Ikutilah pengembaraan Sanib menziarahi makam Dang Esa Tandang Sari serta menjejaki kawasan makam keramat di Undai dan melihat tinggalan sejarah lain negeri Saribas dalam episod seterusnya dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak. Makam Datuk Tinggi Raja Negeri Saribas yang ketiga